Cobaan satu dua. Cobaan satu dua. Cobaan satu dua. Kita mulakan kuliah kita pada malam ini. Kita sama-sama baca umul kitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram as-sabirin sya'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad ma min muttaqin wa qad du'am jahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima jitu bih. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga nafsunya akur ataupun condong kepada apa yang kebawa. Yang hormati silakan Tuan Imam, maksudnya Tuan Bilal, kemudian Tuan Siap, pengurusi masjid, datang kawasan masjid, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat ta'ala. Mic ni tak kuat lah. Ha? Kuat? Kat saya macam tak kuat. Boleh? InsyaAllah. Alhamdulillah, kita banyak kepuji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita baca sambungan kitab Munyatul Musalli. Kitab Munyatul Musalli, insyaAllah. Kita masuk pada syarat yang keempat. Syarat keempat untuk kita masuk dalam solat. Syarat keempat, mengetahui kaifiat solat. Ada kitab? Kitab Munyatul Musalli ada? Boleh edarkanlah. Baik, kita lihat syarat keempat. Hari itu kita berkenaan dengan iaitu aurat kan, perbincangan aurat dalam solat. Sudahlah. Jadi malam ini kita lihat yang pertama, syarat yang keempat, mengetahui kaifiat solat. Kata musannif, qala musannifun wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidari amin. Dan keempat, mengetahui akan kaifiat sembahyang. Kata musannif, seperti bahawa diketahui akan fardunya dan dibezakan dia daripada sunatnya. Bahkan jika dia i'tikad sekalian itu fardu atau setengahnya fardu dan setengahnya sunat, dan dibezakan pada hal orang awam.
dan tiada dikasatkan sunat yang difardukannya, nescaya sahlah solat. Nescaya sahlah solat. Lagi. Dan keempat, mengetahui ia akan kaifiat solat. Kaifiat ni kelakuan solat lah. Seperti bahawa diketahui akan fardunya dan dibezakan dia daripada sunatnya. Bahkan jika dia etikadkan sekalian itu fardu, atau setengahnya fardu, atau setengahnya sunat. Dan dibezakan pada hal orang awam. Dan tiada dikasatkan sunat yang difardukannya, nescaya sahlah solat. Nescaya sahlah solat. Dalam matan itu disebut dan dibezakan pada hal orang awam. Berkata Said Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitabnya Nil Raja. Kitab Nil Raja, syarah kepada Safinatun Najah. Berkata ia, ketiadaan farak di antara orang awam dan orang alim di sisi Ibn Hajar. Kalau Ibn Hajar dia kata tiada farak, mana tiada perbezaan lah. Tiada perbezaan di antara orang awam dan orang alim. Ini pandangan daripada Ibn Hajar. Dan muafakat akan dia oleh Syekh Imam Ramli pada orang awam. Adapun orang alim itu, maka mesti ia membezakan fardunya daripada sunatnya. Orang alim dia mesti membezakan fardunya dan juga sunatnya. Jadi kita tahulah, kena tahu bezalah. Kalau tingkatan orang alim ni tak adalah alim sangat pun, tapi tahulah ini benda wajib, ini sunat kan. Mana rukun salat, mana rukun dia, mana rukun qauli, mana rukun qalbi, kan? Mana rukun dia ada rukun qauli, fi'li kan, perbuatan, dan juga rukun qalbi. Rukun sembahyang ada berapa? 13 kan? 13 rukun sembahyang. Lepas tu kita ada sunat ayah, kita ada sunat ab'ad. Sunat ayah ni kalau terlupa tak perlu diganti dengan sujud sawi. Sunat ab'ad kalau terlupa mesti diganti dengan sujud sawi. Jadi kita kena tahulah perbezaan sunat dan juga perbezaan fardu. Ini antara kaifiat orang sembahyang lah. Kaifiat orang salat dia boleh bezakanlah benda sunat dan benda fardu. Kalau orang awam mungkin dia tak boleh nak bezakan. Kalau dikata orang awam, kadang-kadang dia pun confuse. Ini sunat ke? Ini fardu ke? Ini benda yang makruh ke, tak makruh ke dan sebagainya. Jadi dia susah nak bezakan. Perkara-perkara yang batalkan sembahyang pun kadang dia susah nak bezakan. Jadi tingkatan orang alim, dia mesti tahu bezakan. Tak adalah mungkin alim sangat pun tidak lah. Tapi sekurang-kurangnya kita tahulah perbezaan itu. Ni kata Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Nil Raja, syarah Safinatun Najah. Dia berkata, ketiadaan farkun, tiada beza antara orang awam dan orang alim di sisi Ibn Hajar. Dan muafakat akannya oleh Syekh Imam Ramli pada orang awam. Adapun orang alim itu, maka mesti dia membezakan fardunya daripada sunat. Dia kena tahu bezakan fardu dan sunat. Okey. Kemudian dia tak panjang dia punya syarah dia. Kalau di sini disebut orang awam, kalau dilihat dalam Hasyiah Al-Musalli disebut orang awam, yang ini jika ada ia alim maka tiadalah sah sembahyangnya. Jika dia alim maka tiada sahlah sembahyangnya. Maknanya kalau dia tak boleh nak bezakanlah antara fardu dengan sunat. Dan inilah yang dinakal oleh Imam Al-Ghazali. Adapun bagi Imam Asnawi, maka sahlah sembahyangnya sama ada orang awam ataupun orang alim. Ini disebut dalam kitab Sabil Muhtadi. Adapun secara amnya, orang awam adalah orang yang kebanyakan yang belum dapat berfikir secara kritikal dan mendalam,
serta belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang dalam dan tinggi, maka mereka dipanggil dan ditarik serta didekati dengan mau'izatul hasanah, dengan peringatan yang baik, dan dengan didikan dan unjuran-unjuran yang baik, serta dengan ajaran-ajaran yang mudah dipahami. Serta ajaran-ajaran yang mudah dipahami. Itulah. Itu dikatakan orang awam tadi. Orang awam maknanya orang kebanyakan lah, yang boleh dapat berfikir secara kritikal dan mendalam sesuatu masalah hukum. Masalah fiqh, mana yang wajib, mana yang sunat, mana rukun kan. Dia tak boleh nak bezakan. Itu dia katakan sebagai orang awam. Orang alim dia dah boleh dah bezakan. Walaupun mungkin dia tak hafal semua, tapi dia boleh nak bezakan rukun ni rukun apa kan, rukun fi'li ke rukun qauli dan sebagainya. Okey. Itu tadi. Adapun secara amnya orang awam ialah orang yang kebanyakan yang belum dapat fikir secara kritikal dan mendalam serta belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang dalam dan tinggi, maka mereka dipanggil dan ditarik serta didekati dengan mau'izatul hasanah, dengan peringatan-peringatan yang baik, dengan didikan dan anjuran atau unjuran yang baik, serta dengan ajaran yang mudah dipahami. Macam tu. Baik. Kemudian tambih. Tambih mana satu peringatan disebut dalam kitab ini. Kitab Asy-Syaikh Al-Musalli, juga syarah daripada kitab Munatul Musalli. Tambih peringatan. Kata jami' bagi alim, kata jamak bagi alim ialah al-ulama. Kata jamak bagi alim ialah ulama. Adapun ulama secara umumnya ialah mereka yang mengetahui dan mendalami pengertian tentang agama. Jadi beza orang awam ialah orang alim lah. So macam mana dikatakan orang alim? Orang alim ni dia jamak, dia mufrad. Kalau jamaknya ulama, ramai ulama kan. Jadi ulama tentulah orang alim lah, orang bijaksana dalam bab hukum hakam. Betul tak? Ulama secara umumnya adalah mereka yang mengetahui dan mendalami pengertian tentang agama, dan dengannya menjadikan mereka patuh akan hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan amat takut akan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti dalam firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang bermaksud sesungguhnya mereka yang takut akan Allah Taala daripada kalangan hamba-Nya ialah al-ulama. Itulah ulama lah. Itu orang alim. Ulama adalah penyambung tugas kelasuran, yakni berdakwah kepada manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kesabaran dan hikmah, seperti hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh Ibn Hibban daripada Kasir bin Qais. Apa kata Rasulullah SAW? Dia kata, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Wa innal malaikata la tada'u ajnatiha rida li talibil ilmi. Fa inna talibul ilmi yastaghfiru lahu man fis samai wal ard hatta hitani fil ma. Wa inna fadl alim ala abid ka fadl qamari ala sairil kawakib. Innal ulama hum warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Innama yuwarisul ilma. Man akhazahu akhazan bi khazil wafir. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Man salaka tariqan yaltamis bihi ilman, sahallahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan kan mencari ilmu kan, sama ada tak kisahlah jauh ke dekat ke kan, yang penting tujuan kita cari ilmu, sama ada kita jalan kaki, naik kenderaan dan sebagainya,
Man salaka tariqan yaltamis bihi ilman saharallahu lahu tariqan ila jannah. Nasihat Allah Ta'ala mudahkan baginya satu jalan masuk ke dalam syurga. Wa innal malaika la tada'u ajnatiha. Sesungguhnya para malaikat merendahkan sayapnya. Sesungguhnya para malaikat merendahkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu. Fa inna talibul ilmi yastaghfiru lahu man fis samai wal ard. Sesungguhnya orang tuntut ilmu tadi meminta ampun baginya oleh para malaikat, ataupun sesuatu yang terdapat di langit ataupun di bumi. Hatta itani fil ma, sehinggalah ikan dalam laut, dalam air. Sehingga ikan dalam air tuan, mereka memohon keampunan. Ikan yang berada dalam air. Wa inna fadl alim al-abid. Sesungguhnya kelebihan alim di atas orang abid itu ka fadlil qamar ala sa'idil kawakib. Samalah seperti kelebihan bulan penuh purnama di atas sekalian bintang-bintang. Seperti kelebihan bulan penuh purnama dengan kita compare dengan segala bintang-bintang lah. Wa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris nabi. Wa innal anbiya la yuwarisul dinar. Sesungguhnya para nabi itu dia tidak mewariskan dinar, wang emas. Wala dirhaman, dan tidak mewariskan wang dinar, wang perak. Innama yurisul ilma. Hanya saja dia mewariskan akal ilmu. Man akhazahu akhaza bihazin wafir. Barang siapa barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil dengan kadar yang banyak. Bihazin wafir. Barang siapa yang mengambil dia, maka dia telah mengambil dengan kadar yang banyak. Adapun ianya kedudukan dan jawatan dan golongan ijazah sahaja bukanlah dikira sebagai tanda seorang itu sebagai ulama. Kalau hanya sekadar jawatan, kedudukan, ijazah pun belum dikira ulama lah, macam tu. Jadi nak kata ulama ni makan masa, tuan-tuan. Nak mengaji pun bertahun-tahun, berpuluh tahun, tuan-tuan, baru jadi alim. Kalau hanya mengaji dekat TikTok, mengaji kat TikTok, kat FB ke, belum tentu jadi alim. Banyak sekarang TikTok kan, macam tu. Benda yang batil-batil pun banyak juga dalam TikTok tu. Baik, benda yang karut marut, benda yang lara-lara pun banyak dalam TikTok. Baik, atau tadilah mengetahui akan kaifiat sembahyang. Kemudian syarat kelima. Syarat kelima, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kelima, suci ia daripada hadas besar dan hadas kecil. Maka jika kedatangan hadas di tengah pertengahannya, di pertengahan solatnya, maka batallah solatnya. Maka batal solat. Baik, taharah dari dua hadas itu adalah sah untuk syarat sah solat. Demikian juga sujud tilawah, sujud syukur, kan? Jadi mesti bersih lah, bersih daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Taharah daripada dua hadas itu adalah syarat sah solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Demikian juga sujud tilawah, sujud syukur, kan? Ni tidak kadang-kadang tengah main bola, tuan-tuan, dapat jaringkan gol. Buat sujud syukur. Tetap tak lengkap lah sebenarnya tu. Pakai suara pendek lah tu. Pakai suara pendek sujud syukur kepada Allah. Kenapa? Dapat menjaringkan gol, tuan-tuan. Dia sebaik-baiknya lah. Mesti suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Barulah sempurna lah kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau sujud tilawah. Sujud tilawah ni apabila kita membaca ayat-ayat berkenaan dengan tilawah. Ayat kata berkenaan dengan sujud. Kan? Ada 15 tempat dalam Quran tu. Contohnya surah sejadah. Betul tak? Dalam surah sejadah tu kan bila sampai pada ayat tu, maka kita sujud tilawah, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu. Ni dalil menyatakan kepaduan kita mestilah bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Allah Taala sebut dalam Quran, dia kata ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, idza kuntum ila shalah, apabila kamu nak mendirikan sembahyang, fagsilu wujuhakum, maka naklah kamu basuh akan muka basuhlah oleh kamu akan muka kamu, wa aidikum, dan juga tangan-tangan kamu, ilal marafiq, sehinggalah sampai pada siku, wamsahu bi ru'usikum, dan naklah kamu menyapu sebahagian daripada kepala, wamsahu bi ru'usikum, dan naklah kamu menyapu sebahagian kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga kaki-kaki kamu sehinggalah kepada dua buku lali, wa in kuntum junuban fatahharu, dan jika kamu berjunub, mana berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Naklah kita mandi wajib, tuan-tuan. Ni dalil tentang kepaduan kita bersuci. Itulah dengan kita mengangkat wuduk. Kan disebut pada ayat tadi, fagsilu wujuhakum, maka naklah kamu basuh akan muka kamu. Muka kamu, ada banyak muka ke? Tak, satu muka je lah. Masing-masing satu mukanya. Tapi kalau kita terjemahkan wujuhakum ni banyak muka. Sebab apa wujuhakum naklah kamu basuh akan muka-muka kamu? Sebab pada ujung itu dia ada kum. Kum ni ramai. Bila ramai, maka wujuhakum jamak. Asalnya wajhun. Wajhun ni satu muka. Wajahan ni dua muka. Wujuhun banyak muka. Naklah kamu basuh muka-muka kamu. Maknanya untuk jamak lah, ramai orang lah. Bukan seorang itu banyak muka. Seorang satu muka je. Lainlah kalau orang bermuka-muka, tu lain. Orang bermuka-muka lain. Depan kita baik, belakang kita hentam kita balik, dia kutuk semacam kita, dia maki hamun kita dan sebagainya, dia umpat kita di belakang kita. Tapi depan kita dia kata kita baik, awak baik, awak bagus, kan, rajin, kan, awak on the best, kan, yang terbaik. Kau yang terbaik lah, imam, terbaik imam. Tapi belakang dia kutuk imam. Dia kutuk imam, tak apa benda dia cakap tentang imam. Baik. Seterusnya, maksudnya wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, padahal kamu masa itu berhadas kecil, maka beruduklah, iaitu basuhlah muka kamu, kemudian kedua belah tangan kamu meliputi sampai pada siku, dan sapulah sebahagian daripada kepala, ba'dul ra'si. Ba'd ni sebahagian kepala. Sebahagian kepala lah. Sekurang-kurangnya 3 helai rambut, kan? Itu. Dan basuhlah kamu kedua belah kaki kamu meliputi sampailah kepada sampai buku lali. Dan jika kamu dalam keadaan junub, mana berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Kena mandi wajib lah. Zaman sekarang tu kan, anak muda kadang-kadang tak tahu mandi wajib. Dia tak tahu mandi wajib. Dia antara soalan famous yang boleh ditanya ketika orang nak nikah ni, lebih-lebih orang muda nak nikah kan, tanya dia, macam mana mandi wajib? Tunjukkan macam mana mandi wajib. Kan. Berapa rukun mandi wajib? Tak roti dia tu mam kan. So nak nikah macam mana? Mandi wajib tak tahu kan. Itu soalan yang bagus juga dia tanya tu. Jangan tanya kau cinta tak perempuan ni? Cinta kan. Jangan tanya benda tu, memang dia cinta punya. Tanya soalan lain, soalan berkenaan hukum hakam ni. Rukun iman, rukun Islam, rukun negara, rukun tu, rukun dan sebagainya kan. Tanyalah. Dia boleh jawab atau tak boleh jawab. Baik. Seterusnya,
Okey, kemudian Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, dia kata, la yakbinullahu salatan bighairi tuhur wala sadaqatan min gulul. La yakbinullahu salatan bighairi tuhur wala sadaqatan bighairi gulul. Allah Ta'ala tidak menerima akan sembahyang dengan tanpa tuhur, tanpa beruduk lah. Maksud tuhur ni beruduk. Maksud dengan tuhur ni, asal mana tuhur ni bersih. Asal mana tuhur ni bersih. Tapi kan kalau ikut dia punya syarah hadis ni, dia kata maksud tanpa tuhur itu tanpa beruduk. Allah Ta'ala tidak akan terima sembahyang orang tidak beruduk. Jadi syarat nak sah sembahyang mesti ada wuduk. Kemudian jika tidak menerima, juga dia tidak menerima akan sedekah dari rampasan. Wala sadaqatan min gulul. Allah Ta'ala juga tidak terima sedekah yang mana benda itu dirampas dan mencuri harta ghanimah, yang mana harta ghanimah tadi belum dibahagi-bahagikan lagi. Harta ghanimah mana harta rampasan perang. Dia ada dua tu harta tu. Pertama satu harta ghanimah, yang kedua harta pai. Harta pai ni harta yang dirampas melalui peperangan, tentera Islam melawan tentera kafir. Satu lagi harta yang dirampas tapi tanpa perang. Tak perang pun tapi dapat harta. Musuh lari takut. Belum perang dia dah cabut lagi dah. Cak alibut. Jadi kita rampas rampas harta tersebut. Tu dikatakan harta pai. Carta pai lain. Pernah dengar carta pai kan? Carta pai tu yang dalam matematik tu yang carta tu. Ni harta pai. Harta pai ni harta rampasan perang yang dirampas tanpa melalui peperangan, tuan-tuan. Okey, insya-Allah. Masih syak dah? Belum, sikit lagi. Baik. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, la yakbirullahu salatan bighairi tuhur wala sadaqatan min gulul. Gulul, ghain lam waw lam, gulul. Di mana Allah Ta'ala tidak menerima akan sembahyang dengan tanpa berwuduk, dan Allah Ta'ala tidak akan terima sedekah daripada harta-harta yang dirampas daripada orang lain, walaupun niat dia baik. Tahu kan cerita Zoru kan? Pernah tengok kan cerita Zoru? Zoru tu lah yang naik kuda kan. Dia curi. Zoru tu dia curi harta daripada orang kaya. Dia curi harta pada orang kaya, lepas tu bagi pada orang miskin. Niat dia baik. Niat dia baik. Tapi cara tak betul lah. Cara tak betul. Dia rampas harta orang kaya tu, lepas tu dibagi pada orang miskin. Matlamat dia memanglah baik. Matlamat tidak menghalalkan cara. Pernah tengok kan cerita Zoru tu dengan pedang tu, dia pakai topeng kan, dengan kuda putih. Naik kuda putih. Tu Zoru lah. Dia ni memang rajin lah tolong orang susah. Dia ambil kata orang kaya tu, dia rampas dan dibagikan pada orang yang susah-susah. Memanglah orang kata tujuan dia tu baik, tapi matlamat tidak menghalalkan cara lah. Sama lah juga lah kalau seandainya kita menang loteri, menang tikar meko, contohnya 5 juta. Kan datang jumpa imam. Imam. Jumpa imam apa ni? Imam apa ni? Kampung Nisum. Imam Kampung Nisum. Imam, dia kata saya menang 5 juta tadi. Saya bagi kat imam lah. Sedekahkan masjid ni. Nak tukar kapet ke, tukar tu ke, tukar ni ke, tukar atap ke, tukar tiang ke, pasang aircon, tambah aircon lagi yang besar-besar ke dan sebagainya, kan, ataupun renovate dan sebagainya, terpulang pada imam lah. Saya niat ni untuk sedekah lah, wakafkan pada pada masjid dekat Pulisum. Tu tak betul lah cara dia. Walaupun niat dia baik, baguslah niat tu nak sedekah, tapi duit itu, duit daripada tikar mekon, duit daripada dia berjudi, loteri kan. Jadi matlamat tidak menghalalkan cara, walaupun niat dia baik. Bagi kat dia lah, suruh dia makan.
Baik. Dan juga Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda berkenaan dengan tadi, la yakminullahu salatan ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddau. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima solat seorang daripada kamu apabila dia berhadas, iza ahdasa hatta yatawadda, sehinggalah dia berwuduk. Maksudnya Allah Taala tidak menerima akan solat seorang kamu apabila dia berhadas sehinggalah dia berwuduk. Tetapi ada tempat-tempat tertentu yang tak boleh berhadas, tapi kena solat. Itu solat menghormati waktu lah. Contohnya tak ada air, tidak ada air, kita dah cari air. Ataupun contohnya jam lah, jam tengah jalan kan, trafik jam, ada kemalangan jalan raya, waktu pun dah masuk, waktu maghrib pun dah masuk. Macam hari tu kan, kan ada kemalangan hari tu kat Nilai tu, memang jam tu lah. Highway tu kalau siapa dah masuk highway, kalau jam memang tak dapat nak keluar mana-mana dah. Tak boleh nak keluar dah kalau dah jam. Selagi tak sampai dekat simpang keluar tol tu, selagi itulah termononglah tengah jalan tu. Termononglah tengah jalan sampailah kereta yang accident tu dialihkan. Selagi mana tidak dialihkan, selagi itulah kita termononglah kat situ. Tuan-tuan duduklah dalam kereta itu. Tuan-tuan nak berjoget ke apa benda ke, tak kisah. Nak pergi ke mana pun tak boleh. Nak pusing ke belakang pun tak boleh, nak ke depan pun tak boleh. Semua statik kat situ, tuan. Itu kalau berlaku, itu risiko kalau berlaku kemalangan lah di highway lah. Tapi kalau jalan biasa ni, kalau jam kita boleh cari lagi kan jalan-jalan lain alternatif. Jalan tikus pun banyak. Walaupun tak ada tikus kat situ. Tu jalan tikus, betul kita lepas, tapi highway tak dapat porok kan. Betul tak? Jadi dalam keadaan begitu, tu yang kata dibolehkan tu, walaupun kita tidak ada wuduk, tapi kita kena solat menghormati waktu kan. Nak buat macam mana, tak ada benda, air pun tak bawa. Biasa air mineral penuh dalam kereta kan, hari tu pula satu air pun tak ada. Takkan nak ambil air dekat apa tu, kat dalam bonet kereta depan tu. Kau ambil. Itu panas tu. Air wiper lah. Kalau boleh air wiper, boleh lah. Kalau tak, air yang tu lah yang tu saja boleh lah. Kalau ada bawa lah tu. Kalau ada, kalau tak ada, tangkai air ke depan yang panas tu lah. Dan kau mau locuk. Okey. Jadi dalam konteks Islam ni dikatakan sebagai rukhsah. Rukhsah maknanya kelonggaran kat situlah. Nanti kalau dah sampai ke tempat yang kita tuju, maka hendaklah kita qada baliklah, ganti semula semayang tadilah. Sebab apa? Tadi semayangnya hanya sekadar menghormati waktu sajalah, dalam keadaan terdesak. Tapi kalau kita ada air kan, orang lain ada bawa air, mungkin kita boleh pinjam. Kalau ada kata boli, kena boli lah. Dia ada buat air lah, sebedi dia bawa sebotol besar, kau nak boleh, dan jual lah kita. Makna dia ambil kesempatan tuan-tuan ke situ. Dah lah kita susah tak ada air, dia ambil kesempatan. Sekali beruduk dia kata boleh RM100. Kalau tak sah uduk tu macam tu, ambil lah balik RM200 lah kata. RM200 lah dia cas. Sonang betul lah. Macam tu. Okey tuan-tuan. Sekadar itulah tuan-tuan perbincangan kita pada malam ini. Syarat yang kelima, suci pada hadas besar dan kecil. InsyaAllah akan datang sambung syarat yang keenam, suci daripada najis. Wallahu a'lam bissawab. Masuk syarat dah. Ada soalan tak? Tak ada ya? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa 'ala mutaqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira. Wa siyana fatai alim nawilana qulubana
binuri ma'rifataka waftah lana futuha arifin. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina